Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Terima kasih saudara pengacara majlis yang dihormati, pengurusi dan seluruh ahli-ahli, jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid yang dimuliakan Datuk Speaker, yang dihormati pemimpin-pemimpin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih pada pihak pengurusan masjid kerana sudi mengundang saya ke majlis pada malam ini. Jarang-jarang saya ni buat ceramah dalam masjid. Selalunya di Padang aja, malam ni dalam masjid. Ya. Saya rasa kalau buat di luar tu lagi seronok, tuan-tuan. Ya, saya lebih selesa, bukan kata tak seronok pula duduk dalam masjid ni. Tuan-tuan lah tak seronok, saya tak apa duduk atas kerusi. Tuan-tuan yang bersila ni dengan sakit gaut, pulanglah tuan-tuan. Nasib baik pengurusi sebut 1 jam je. 1 jam tak apa lah. Kalau selalu saya ceramah 2 jam setengah, 2 jam. Jadi selalu kita duduk santai atas padang, atas kerusi, selesa lah. Tapi untuk sejam ni tak apa lah, sabarlah ya tuan-tuan ya. Mudah-mudahan diberkati Allah boleh niat i'tikaf dalam masjid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang haji, sekarang ni ialah musim haji. Satu benda yang Allah Ta'ala fardukan kepada kita, wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah suruh kita buat haji, Allah suruh kita buat umrah ni kerana Allah Ta'ala. Walaupun dia sekali saja wajib seumur hidup kepada kita, dan walaupun dia tidaklah diwajibkan pada kita tiap-tiap tahun, sekali cukuplah. Itu pun kalau mampu. Kalau tak mampu, duit tak ada, kederak tak ada, tenaga tak ada, duduk diam-diam. Tetapi di dalam ibadat haji itu sangat besar, sangat hebat, sangat besar benda yang Allah Ta'ala suruh kita fikir-fikirkan, yang disebut sebagai liyashhadu manafi'alahum. Dalam ibadat haji ini ada manfaat-manfaat untuk kamu saksikan, ada kebaikan-kebaikan untuk kamu lihat, untuk sama-sama kita kaji tentang haji ini, tuan-tuan. Banyaknya manfaat haji ini bermula daripada sebelum bertolak sampailah ketika kita sampai ke kemuncak ibadat haji, iaitu wukuf di padang Arafah. Sehinggalah balik ke sini pun masih lagi kita menyaksikan kehebatan-kehebatan manfaat-manfaat haji ini, tuan-tuan. Kita lihat yang pertama sekali ialah daripada manfaat haji ini ialah sifat kasih sayang. Cuba tuan-tuan tengok di antara solat dengan haji. Solat itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Semayang tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang buat solat, siapa yang diri solat, dia mendirikan agamanya. Wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamad-din. Dia telah meruntuhkan agama dia. Menunjukkan bahawa ibadat yang paling besar ialah salat. Sampai Nabi sebut yang membezakan di antara munafik dengan orang Islam, yang membezakan di antara orang kafir dengan orang Islam ialah salat. Sampai Nabi sebut siapa yang ingkar kepada salat, siapa yang mengatakan salat itu tidak wajib, maka dia boleh jatuh kepada kafir. Betapa besarnya, tuan-tuan, ibadat salat, ibadat yang paling awal disoal, ditanya di hari kiamat. Kalau lulus salat, luluslah yang lain.
Kalau lulus solat, dikiralah yang lain. Kalau solat awal-awal tak lulus, sedekah pun ditolak, datang malam ni ceramah pun ditolak. Duduk atas tangga lagi dengar ceramah pun tak diterima. Walaupun susah payah Kak Leha duduk atas tangga tu. Tapi kalau solatnya reject, maka reject lah atas tangganya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, solat itu benda yang besar. Haji di bawah pada solat. Yang menjadi masalah kepada kita sekarang, cuba lihat, bila nak pergi haji, satu kampung kita jumpa. Salam, 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 salam. Minta maaf lah, kita nak ke Mekah. Minta maaf lah, saya nak buat haji, doalah saya baik, minta maaf lah. Padahal buat haji aja. Tapi buat solat yang besar, berapa ramai minta maaf? Ada tuan-tuan nak pergi masjid, minta maaf dengan jiran-jiran, minta maaf lah, aku nak ke masjid, minta maaf tuan-tuan. Jarang berbenar, kata orang Perak. Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan? Nak puasa, jarang orang minta maaf. Nak berzakat lagi, tak ada minta maaf. Ada tuan-tuan peluk amil zakat lepas bayar zakat. Inilah zakat wang saya menggantikan zakat pada tahun ini. Dipeluk, maaf saya amil. Tapi kalau nak pergi ke Mekah, subhanallah, tak percaya, cuba tuan-tuan tengok Salam Baitullah tiap-tiap malam ni di TV1. Bila wartawan temu ramah aja, mesti menangis jemaah haji tu. Apa perasaan Hajah dapat menunaikan haji pada kali ini? Macam rasa terharu. Nampak? Cuba tuan-tuan tengok. Minta pada anak-anak, tolonglah doakan mak di sini. Mak nak buat haji. Padahal di tangan tu penuh beg plastik. Tak jubah ke, tak sebeh ke, benda ke. Balik masjid satu beg, pergi masjid satu beg. Itu yang naik bertimbun-timbun beg daripada anak, jadi cucu cicit beg balik tuan-tuan. Dalam duk sedih-sedih tu pun shopping on. Shopping. Sambil duk pegang kepiah je, saya rasa kepiah pegang lagi nak beli ni tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak sebut pada tuan-tuan, betapa haji itu menjadikan kita berkasih sayang. Manfaat yang pertama, kita tidak ada lagi perasaan dengki, tidak ada lagi perasaan nak marah pada orang. Kita pergi haji dalam keadaan penuh kasih sayang. Tak ada siapa-siapa yang kita masam muka. Kalau kita ada hutang, kita bayar. Kalau kita ada buat salah, kita minta maaf. Kalau kita ada janji yang tak ditepati, kita betulkan balik. Kalau kita ada wasiat, kita wasiat. Kalau kita ada harta, kita bagi clear. Supaya perjalanan kita untuk buat haji jadi cantik. Nampak ibadat haji itu tuan-tuan. Ibadat haji itu mendatangkan kasih sayang. Siapa-siapa pun yang nak pergi haji, dia rasa seronok. Dan kita pun bila tengok orang nak pergi haji, kita rasa seronok. Dengar saja Hajah Rogaya nak buat haji tahun ini, alhamdulillah. Petang tu sampai dia. Ambil duit sedekah pada Hajah Rogaya. Hajah Rogaya kata, tak payah susah-susah, ambil, terima kasih, kata dia. Makan es krim gaya, kata dia. Tuan-tuan, sebab kita sayang. Nombor satu, sayang menyayangi di dalam ibadat haji. Cuba tuan-tuan tengok di dalam ibadat haji itu apa? Bila sampai di sana, semua serupa. Tidak ada kita nak kata orang kaya di sini tempatnya, orang kaya di sini caranya, orang hebat di sini cara melontarnya. Sama aja. Kalau tawaf, sama je tawaf dia. Tak ada orang kaya tuan-tuan tawaf dia jalan lain, tak ada. Sa'i pun gitulah sa'inya tuan-tuan. Sama saja. Nak melontar pun samalah tuan-tuan. Duduk wukuf sama je lah wukufnya. Pakaiannya pun samalah. Dia mendatangkan satu sifat bahawa kita adalah sama. Kita adalah daripada Adam. Dan Adam daripada tanah. Khalaqahu min turab. Adam itu dicipta daripada tanah. Dan kita berasal daripada tanah. Apa sebab kita nak sombong? Dia membuang sifat kesombongan. Haji membuang sifat sombong. Haji membuang sifat bongkak. Haji membuang sifat ego.
Tak ada tuan-tuan. 13, 14 apa benda yang berlaku kepada pantang larang orang haji semua kena. Raja pun kena pantang larang, orang biasa pun kena pantang larang haji. Rakyat biasa pun kena pantang larang haji, pemimpin pun kena pantang larang haji. Sama belaka, pakaian sama belaka. Dia nak bagi tahu kepada kita tidak ada sifat sombong-sombong dalam Islam. Yang ketiga kita lihat betapa teruskan ambil gambar. Betapa kita bila buat haji ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Dia mendatangkan sifat kerdil. Kecil. Kecil lah tuan-tuan. Kita di hadapan Allah berbilion, berjuta, bermilion manusia, berjuta-juta manusia. Agak-agak Allah pandang kita atau tidak? Tuan-tuan cuba tengok ramai-ramai kita sembahyang. Ada orang bila sembahyang ramai-ramai dia cukup jaga tertib dia. Angkat takbir pun elok aja. Allahu Akbar. Cuba dia sembahyang seorang-seorang di rumah. Allahu Akbar. Baju pun tak pakai. Singlet aja tuan-tuan. Kain pelekat singlet. Allah. Ni sejengkai bulu ketiak. Tapi bila nak datang masjid, mana ada pakai singlet saja? Semua baju Melayu, jubah dengan datuk ni baju Melayu tuan-tuan, bersamping lagi. Saya dengan berkemeja lagi. Tok Imam berjubah lagi tuan-tuan. Sedangkan kita lupa. Bila kita sembahyang ramai-ramai, Allah tengok ramai-ramai. Tetapi kalau kita sembahyang seorang-seorang di rumah, sebenarnya Allah perhati kita seorang je. Sepatutnya yang di rumah itu lebih lagi. Sebab pada masa itu orang tidur, isteri tidur, anak tidur, suami tidur. Tok Imam tak nampak, ustaz tak nampak, datuk tak nampak, tok ketua kampung tak nampak. Yang nampak kita pada masa itu hanyalah Allah sahaja. Sepatutnya bila seorang-seorang lagi kita rasa gerun. Sepatutnya bila seorang-seorang lagi kita jaga-jaga. Sebab Allah sedang perhatikan kita seorang-seorang. Begitulah dengan ibadat haji tuan-tuan. Kalau ramai-ramai manusia duduk wukuf di atas bukit, duduk bawah batu, duduk atas batu, duduk bawah kemah, bermilion manusia, 6 juta, 4 juta manusia. Pernah tak kita berfikir, Allah nampak dak aku ni? Allah nampak dak aku ni? Ni malam ni dalam masjid ni ada berapa ribu orang. Nu hak di atas nu ada berapa ratus orang. Nu hak di bawah nu berapa kemah. Pernah tak kita fikir? Yang di sini bolehlah angkat tangan kat Ustaz Kazim. Ustaz. Nu hak di bawah tu. Dia pergi angkat tangan dekat skrin. Ustaz tak bagi respon. Bodoh punya ustaz. Nak respon apa? Ustaz bukan nampak hang. Ustaz tak nampak kamu pun. Nak bagi respon apa? Persoalan dia agak-agak Allah nampak tak kita di hari kiamat? Kalau dah bermilion macam ni manusia, aku takut Allah tak pandang aku. Sebab ada satu ayat dalam Quran. Allah sebut ada manusia yang Allah tidak akan pandang. Wala yanzuru ilaihim. Allah tak tengok mereka di hari kiamat. Allah tak tolong mereka. Malah kata Allah, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah takkan bercakap dengan mereka di hari kiamat. Wala yuzakkihim. Dan Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Dan kata Allah, wala yanzuru ilaihim. Dan kami takkan tengok mereka di hari kiamat. Walahum azabun azim. Allah kata kami bagi kepada mereka azab yang besar. Allah tak tengok, Allah tak cakap, Allah tak ampunkan dosa. Sedangkan tiap-tiap malam, tiap-tiap hari kita baca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Raja pada hari itu ialah Allah. Allah yang berkuasa pada hari itu. Tiba-tiba Allah tak layan kita. Tiba-tiba Allah tak tolong kita. Tiba-tiba Allah tak bantu kita. Tengok muka kita pun tak nak. Siapa yang boleh tolong kita?
Maka bila kita buat haji ni tuan-tuan, ramainya manusia, maka pada masa itu kita rasa kerdil di hadapan Allah. Bagusnya amalan dia, hebatnya amalan dia, bagusnya orang ini. Aku macam mana? Macam mana aku dengan Tuhan? Agak-agak Allah terima tak amalan aku? Agak-agak Allah terima tak amalan yang aku buat? Maka pada masa itu tuan-tuan, kita lihat, adakah kita ini Allah Ta'ala terima ataupun tidak amalan-amalan yang kita buat. Sebab itu pada masa itu dosa-dosa kita pun kita bayangkan. Waktu itu kita nampak dosa-dosa kita terbayang-bayang di hadapan mata kita. Maka bercucuranlah air mata keluarnya, menangislah kita. Orang macam ini dipanggil sebagai orang yang lembut hatinya. Tapi ada orang yang tak ada menangis, tuan-tuan. Dia tengok Kaabah, tengok begini rupa ya, kata dia. Tak ada besar. Tengok dalam TV macam besar, kita relax je, tuan-tuan. Orang lain bila tengok Kaabah terus menangis. Masuk aja dalam Masjidil Haram, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kenapa abang menangis? Kaabah. Biasa lah, kata dia. Dia ni 3 suku ke apa ke? Tuan-tuan, saya nak sebut tuan-tuan tentang haji. Tentang haji ni untuk kita. Kaitkan dengan merdeka. Haji itu menjadikan kita merdeka. Merdeka daripada sombong. Merdeka daripada mementingkan diri sendiri. Merdeka daripada sifat berpuak-puak. Merdeka daripada beranggapan bahawa kita adalah orang yang terbaik. Berapa banyak di kalangan kita ni tuan-tuan menganggap aku yang terbaik. Sebab dia tak nampak ibadat orang lain. Dia tak tengok orang lain. Sebab itu bila pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, baru kita nampak. Ada orang yang mati ketika sujud dalam raudah. Macam mana boleh mati dalam raudah sambil sujud? Apa amalan dia? Allah jemput dia meninggal di dalam taman-taman syurga. Kita mati pula tuan-tuan tengah berdandut. Kena current speaker. Meninggal terus. Macam mana Allah Ta'ala ni bagi dekat dia umurnya tua, tetapi boleh jadi tetamu Allah. Bagaimana Allah pilih dia tuan-tuan? Di sini yang saya nak bawa pada tuan-tuan tentang makna merdeka dalam diri kita. Sebab ada orang yang belum merdeka dengan jawatan. Dia pegang jawatan, maka dia mengatakan bahawa aku berkuasa. Aku orang hebat, aku ada pangkat, aku ada kuasa. Dia lupa kuasanya bila-bila masa boleh habis. Dia lupa jawatannya bila-bila masa boleh lingkup. Orang macam ini belum merdeka. Ada orang yang jadi sombong sebab badan dia tegap, nama dia Sada. Abang Sada, engkau ada? Tak ada, kata dia. Maka dia kata aku Sada. Dia lupa. Dengan terjatuh bilik air, terlingkup kepala ke belakang, udah gila sekarang. Gila dah. Jatuh terbelakang dia tuan-tuan, habis. Sikit saja. Ada orang yang sombong sebab dia cantik. Muka pun tak cukup, ada hati nak ngorak orang. Dia pandang rendah pada orang. Kalau kau nak kahwin dengan anak aku, komang-komang ada RM50,000. Disebabkan kejatuhan nilai ringgit sekarang, naik RM70,000, kata dia. Ada hati kau nak mengorak anak dara aku. Dia lupa. Cantik ni tuan-tuan, Allah naik motosikal, jatuh tepi jalan, diheretnya muka tengah jalan tar, habis. Sikit sahaja. Sebab itu orang macam ini belum merdeka. Di antara orang yang belum merdeka ialah orang yang tidak berkasih sayang. Bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Allah Ta'ala sebut, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba."
Allah Ta'ala sebut, bila datang pertolongan Allah, akan dibukakan kepada kamu negeri. Pada ayat ini ialah negeri Makkah. Dibukakan daripada belenggu jahiliah, belenggu penjajahan jahiliah. Maka kamu akan lihat, pada masa itu orang akan menyertai Islam berbondong-bondong. Apa yang kamu kena buat? Sucikan. Fasabbih, bertasbihlah kamu menyucikan Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan mohonlah ampun kepada Allah, innahu kana tawwaba. Allah ni Maha penerima taubat. Tuan-tuan, kenapa saya sebut tentang kasih sayang? Salah satu elemen yang paling penting dalam haji, dan kasih sayang tu juga elemen yang penting dalam merdeka. Banyak benda lain lagi yang saya boleh sentuh. Kenapa Ustaz sentuh sikit haji? Kenapa Ustaz sentuh sikit merdeka? Kemudian Ustaz sentuh pula berkasih sayang? Sebab kasih sayang adalah tanda-tanda orang beriman. Kasih sayang adalah syarat orang beriman. Syarat orang beriman, dia tak letak kepada songkok putih atau songkok hitam. Syarat orang beriman, dia tak pernah sebut pakai baju belang atau pakai baju jubah atau baju pink. Datuk Wira kita ni, pakailah baju pink, harus. Sebab ada ustaz kata, tak boleh baju pink ni untuk orang perempuan. Kata, mana ada hadis pink untuk orang perempuan? Nampak benar nipunya. Pakailah baju, janji selagi bentuk aurat. Yang dilarang pada laki-laki sutera. Yang dilarang pada laki-laki ialah menyerupai perempuan. Warna ni lantak, tuan-tuan lah, tuan-tuan nak pakai baju warna apa pun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita letakkan macam-macam benda untuk nak dikatakan sebagai orang itu kuat iman dia. Ada yang kata pergi umrah tiap-tiap tahun, oh kuat iman dia. Ada yang pergi buat haji tiap-tiap tahun, oh hebat iman dia. Ada yang kata makin janggutnya panjang, makin kuat iman dia. Ada yang kata makin panjang ekor serban dia, makin kuat iman dia. Tak. Nabi tak pernah sebut pun. Siapa yang paling panjang ekor serbannya, itulah paling panjang imannya. Kalau nak kira ekor paling panjang, tuan-tuan, Wong Fei Hong lagi panjang. Fong Sai Yuk lagi panjang. Kalau nak kata memakai jubah tu lambang orang beriman, Sami Siam, lagi siam malam jubah, tuan-tuan. Tak pernah pun Nabi sebut. Tetapi Nabi sebut tanda-tanda orang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, fal yukrim daifahu, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Tuan-tuan, pakai cantik-cantik tapi tak hormat tetamu, tak layan tetamu, tak ada iman. Tetamu datang ke rumah, apa yang kau datang? Diajak masuk pun tidak, dijamu minum pun tidak, diajak makan pun tidak. Marah lagi pula tetamu datang. Assalamualaikum, budak-budak datang nak beraya. Dihalau je budak, balik, balik. Kira nak kutip duit aja. Lari budak-budak tu. 2 orang ni lah, dia 3 orang. Pada ada orang ni adalah tetamu kita hari raya. Kenapa nak marah? Ada yang kata bukan kata nak beraya, kerja nak kutip duit je. Tak dia orang nak beraya. Kita bagi duit, dia ambil. Ada yang bila budak-budak datang beraya di rumah dia, dia buat-buat gila tau. Assalamualaikum, budak-budak ni. Dia keluar dengan tangan sengit, lari budak-budak tu. Dekat sebatu larinya. Budak-budak kata, tadi nampak sihat kan kat masjid, bila masa pula cacat orang tua ni. Punya dia tak nak layan tetamu. Orang ni namanya tak ada beriman. Ni masjid kita ni hebat. Aircon. Nah, sebab nak melayan tetamu. Tandas cantik, kapet cantik, tingkat atas cantik, lampu pun cantik. Itu kalau dirobahnya lampu tu ke bawah, syahid orang bawah tu tuan-tuan. Siap pasang skrin lagi.
Pasal apa? Nak melayan tetamu. Tuan-tuan adalah tetamu Allah dalam rumah Allah. Kita selalu sebut orang haji itu duyufur rahman. Tapi kita lupa yang datang ke masjid ini juga tetamu Allah. Bukankah masjid ini juga rumah Allah? Layan. Sebab ada setengah masjid tuan-tuan dia tak layan jemaah wanita. Jemaah wanita kadang-kadang kipas pun tak ada. Dahlah pakai telekung. Telekung, baju dalam, kain dalam, seluar dalam, anak tudung, stokin, sarung lengan. 7 pasang, 7 helai. Tak percaya cuba londeh makciknya pakai tudung. Nampak tuan-tuan? Anak tudung, telekung, baju Melayu, baju semua dia pakai. Panas. Kipas satu. Itu pun melengok-lengok kipas. Krek, 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 krek. Makcik nak di bawah tu, la ilaha illallah. Aku dah ngucap engkau, aku dah lama dah ngucap, kita dah tengok kipas. Kita tidak meraihkan jemaah. Di mana sifat merdekanya tuan-tuan? Kita tidak meraihkan, tidak berkasih sayang. Merdeka itu ialah buang sifat sombong, bagi yang terbaik kepada manusia. Sebab Nabi kata ada khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik yang bagi manfaat pada manusia yang lain. Yang ini yang kita nak. Sebab setengah masjid tuan-tuan, kutipan derma dia nak, tapi dia simpan. Kutip tabung, setiap tiang tabung, bayangkan. Setiap tiang, tapi dapat duit simpan. Asal simpan duit. Cubalah ambil duit tadi, melayan tetamu, melayan tetamu. Tuan-tuan bayangkan Masjidil Haram tu, nama dia Masjidil Haram tu, yang jaga dua masjid tu apa? Khadamain. Khadam dua tanah suci. Khadam Haramain. Khadam kepada dua tanah suci. Tanah suci Madinah, tanah suci Mekah. Yang menjaganya dipanggil sebagai khadam, penjaga yang memberi khidmat. Dia bagi khidmat sungguh tuan-tuan. Sepanjang jalan air zam-zam dalam masjid. Kapet dia bagi, aircon dia bagi, dia buat yang terbaik supaya orang rasa selesa. Itu dia tuan-tuan yang dipegang. Siapa yang beriman pada Allah, layan tetamu. Nabi kata apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, cakap baik-baik. Merdeka apa kalau kita cakap yang tidak baik? Hari ini saya takut tuan-tuan. Baca dalam Facebook, baca dalam internet, baca dalam blog, bahasa semua tak cantik. Bahasa maki orang, merdeka apa? Sama-sama kita maki-memaki, sama-sama kita fitnah-memfitnah, sama-sama kita kondem-mengondem. Dulu ada penjajah, kita kondem penjajah. Sekarang penjajah dah balik, sama-sama kita pula. Adakah kita ini beriman ataupun tidak? Ada yang sembahyang belakang tu imam, dikutuknya imam. Belum merdeka. Allahu Akbar, ikut tu imam. Bismillahirrahmanirrahim. Macam manalah boleh jadi imam, orang tuan menyampah aku. Baca slow gila macam ni, menyampah aku. Macam mana engkau ni ada iman ataupun tidak? Mana ngutuk dia buat apa? Habis-habis salam kutuk dia. Imam pula habis-habis salam kutuk jemaah. Ada imam komplain pada saya, ustaz, saya semayang di satu surau, saya jadi imam, makmum saya 4 orang. Jadi saya takut ada orang nak pakai surau tu, saya pun cepatkan bacaan saya, ya, supaya tak lama sangat. Jadi habis semayang saya pun nak berdoa, 4 orang ni dah tak ada, ustaz. Jadi soalan saya, siapa 4 orang ni, ustaz? Manalah saya tahu, kamu tanya aku buat apa? Dia tanya saya, siapa 4 orang ni, ustaz? Mana saya tahu, tak jin ke hantu? Dia marah sebab makmum tak berdoa dengan dia, makmum tak berwirid dengan dia. Habis-habis salam, makmum terus belah. Apa saya doa saya tak laku ke, ustaz? Sampai hati dia orang tinggalkan saya seorang-seorang. Imam,
makmum hanya wajib mengikut imam masa sembahyang. Habis-habis salam, babai lah. Habis-habis salam, babai. Itu pun nasib baik dia babai. Kalau dia tak babai pun tak boleh belah pun tak apa.